Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazwan bin Musa, pelajar ISMP Sains Sukan Aktif 03 semester 4 Batch Iris. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan komunikasi dalam sukan. Konsep di komunikasi menurut sarjana Kufri dan Al-Muti 2010, komunikasi adalah pemindahan maklumat dan makna daripada penghantaran kepada penerima. Komunikasi juga boleh didefinisikan sebagai satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua atau lebih manusia untuk menghasilkan tindak balas yang diharapkan atau penghantaran maklumat dan kefahaman dari seseorang kepada seseorang yang lain melalui cara yang lebih berkesan. Komunikasi berkesan berlaku dalam keadaan-keadaan berikut. Satu, mesej yang disampaikan difahami dengan lebih tepat dan jelas oleh penerima. Maksudnya di sini penghantaran maklumat akan hantar secara terus, tepat, teliti kepada penerima. Yang kedua, makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Daripada sini, penghantar dan penerima saling berkomunikasi dua hala. Yang ketiga, perubahan yang berlaku sekiranya dikehendaki akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar. Daripada sini, perubahan yang mengejut perubahannya. Itu je. Objektif komunikasi dalam sukan ada dua. Jurulatih dapat menerangkan asas-asas dalam proses berkomunikasi. Yang kedua, jurulatih boleh menerangkan dengan jelas 6 kemahiran berkomunikasi yang penting dalam kejurulatihan sukan. Yang pertama adalah idea, sesuatu bahan, fakta, pemikiran yang hendak disampaikan oleh jurulatih kepada atlet. Jurulatih terangkan kepada atlet. Yang kedua, mesej. Jurulatih terjemahkan idea kepada mesej yang sesuai dan disampaikan kepada atlet dengan lebih tepat dan teliti dalam sesuatu sukan. Yang ketiga, saluran, secara lisan ataupun bukan lisan. Yang keempat, penerimaan. Atlet akan tunjuk isyarat mesej kepada jurulatih sekiranya mesej tersebut telah diterima oleh atlet. Yang kelima adalah taksiran. Taksiran seseorang atlet. Atlet akan terjemahkan maksud mesej jurulatih. Daripada sini, atlet akan menerangkan semula apa yang jurulatih sampaikan kepada atlet. Yang keenam dan akhir, reaksi. Respon atlet terhadap mesej jurulatih. Daripada sini, maksudnya di sini atlet akan bagi respon kepada jurulatih mengenai mesej yang telah disampaikan. Bagaimana? Apa yang mesej jurulatih sampaikan kepada atlet? Apa maksud tersiratnya? Apa maksud tersurat dia? Sini mempunyai 6 jenis kegangguan. Yang pertama, membentuk mesej. Seterusnya, mengekut mesej dan memilih saluran. Menerima mesej yang dikod, mentafsir mesej dan memutuskan jika maklum balas diperlukan, membentuk maklum balas atau respon atau mesej baharu, mengikutkan maklum balas, respon, mesej baru, menerima maklum balas dan mentafsir maklum balas dan menentukan tindakan susulan. So ini adalah punya proses. Yang pertama, kita pergi kepada penghantaran. Menghantar mesej, kita perlu mengikut mesej dan memilih saluran yang betul.
Dan apabila dah dikodkan, kita perlu menerima mesej yang dikodkan, perlulah menerima mesej tu dan mentaksir mesej itu, dan seterusnya. Menghantar dan menerima mesej efektif ada tiga. Yang pertama, memberikan arahan-arahan yang jelas dan khusus. Daripada sini, jurulatih akan memberi arahan dengan lebih jelas dan khusus tentang sesuatu kemahiran yang perlu dilaksanakan. Latihan kemahiran yang perlu dilakukan oleh atlet. Yang kedua, elakkan daripada sentiasa menghakimi dan atau menilai atlet. Daripada sini kita boleh nampak dia punya point. Seseorang jurulatih tidak boleh menilai atlet secara terus. Yang ketiga, berikan maklum balas bagi memperbaiki kesilapan. Jurulatih kat sini akan memberi maklum balas kepada atlet. Adakah ini betul atau tidak? Sekiranya tidak betul, perlulah seorang atlet itu akan buat latihan itu berulang-ulang kali. Berkomunikasi dengan konsisten. Sentiasa mengawal emosi semasa latihan dan pertandingan. Meminta atlet menghormati rakan sepasukan. Ini selalunya kita nampak pasukan bola sepak perlulah menghormati pemain yang lain. Yang ketiga, jurulatih perlu tunjukkan kecergasan fizikal kepada atlet. Yang keempat, bina daya keyakinan dan harga diri seseorang atlet. Kita perlu tunjukkan kepada atlet harga diri dan daya keyakinan. Dan yang kelima, kotakan janji. Sekiranya ia mempunyai janji, perlu tunaikan janji. Pelajari teknik mendengar. Berikan penumpuan pendengaran sepenuhnya. Elakkan diri dalam posisi yang sesuai untuk mendengar. Apakah kesan maksud mesej atlet semasa mendengar? Elakkan daripada mengganggu penyampaian atlet, terutamanya atlet yang lain. Hormati hak atlet untuk berkongsi pendapat. Jauhi respon secara emosi. Masalah yang berkaitan dalam komunikasi. Apa yang sering berlaku? Masalah komunikasi antara atlet dengan atlet, antara jurulatih dengan atlet, antara jurulatih dengan jurulatih. Yang kita sering nampak, yang pertama, komunikasi dalam sukan melibatkan pemahaman antara penghantar mesej dengan penerima mesej. Penghantar dengan penerima ada konflik ataupun cara penyampaian mesej tidak efektif. Maksudnya kat sini tak mengena dengan cita rasa. Jurulatih memberi mesej tidak tepat, itu menyebabkan masalah. Yang kedua, keserasian dalam pemikiran kedua-dua belah pihak. Kita katakan atlet A, atlet B. Atlet A dia ikut cara dia sendiri dan atlet B ikut cara dia sendiri. Tiada keserasian. Yang ketiga, perbezaan tanggapan. Jurulatih bagi tahu ke atlet, jurulatih bagi tahu kat, kita guna contoh atlet A dan atlet B, A dan B. Jurulatih sampaikan A faham ke arah ini dan B arah dia pemahamannya ke arah satu lagi. So, salah tanggapan. Sekian, terima kasih.